Hello everyone. My name is Asad Atta. I am a professor at the Malaysia Institute for Supply Chain Innovation or MISI. MISI is a university founded by the Massachusetts Institute of Technology or MIT at Cambridge, USA and the government of Malaysia. MISI runs graduate education programs and conducts research primarily in the areas of supply chain management and logistics. One of the sustainability initiatives at MISI is the Center for Sustainable Small Owners, or CSS. The mission of CSS is to safeguard the interest of the independent small growers for oil palm and improve their livelihood while ensuring ethical and responsible sourcing for oil palm. We want to ensure the commitments to no deforestation, no new plantation on peatlands, these are honored, and there is no exploitation in the supply chain. The CSS field officers work with independent small farmers, engaging them on a sustainability journey to get their farms certified and eventually improve their livelihoods. Livelihood improvement happens primarily through yield intensification and improved crop recovery programs. We have developed model farms to show improved yield through good agricultural practices with these farmers. The farmers receive hands on technical advisory for fertilizer and nutrient management, for planning and optimizing their harvest, and they get trained on sustainability management. This includes financial and environmental management. One of the key aspects of this initiative is empowerment. CSS has helped create an association of these farmers, by these farmers, and of course for these farmers. We call it Parta Niaga, which comes from Pertubuhan Tani Niaga. Our goal is for the Parta Niaga farmers to be entrepreneurs, acting as agents for social and environmental change, as resource trainers and as ambassadors of the program, scaling this effort to other farmers and communities. As part of our outreach, CSS is conducting webinars with support from our project partner Yara. These webinars are in Bahasa Melayu conducted by CSS consultant agronomists. We invite you to join these webinars, ask questions as these are conducted live, and we'll do our best to get back with our answers. If not live, then soon afterwards. Thank you and see you soon. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada tuan-tuan semua. Okey, jam menunjukkan 3:30 petang. Kita akan bermula untuk sesi petang ini. Okey, pertamanya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan kerana hadir dapat bersama-sama kami berdua untuk petang ini, untuk sesi petang ini. Saya Muhammad Hanafi bin Mansur. Saya merupakan agronomis daripada Yara International Sdn Bhd, manakala rakan saya Chua Suntat merupakan senior agronomis. Okey, hari ini perkongsian kami adalah bertajuk kepentingan atau fungsi nutrien, iaitu nutrien potasium ataupun boleh juga dikenali oleh kalium pada pokok kelapa sawit. Okey, untuk pembentangan awal saya yang akan membentangkan dan seterusnya akan diteruskan oleh Encik Chua Suntat. Okey, kita pergi ke pembentangan. Kita bermula dengan pembentangan. Okey, saya ulang semula. Untuk ini merupakan webinar yang kedua. Pada sesi sebelum ni, pada minggu lepas, webinar pertama telah dijalankan, iaitu kita berkongsi berkenaan dengan fungsi dan kepentingan nutrien nitrogen untuk kelapa sawit. Manakala pada hari ini, iaitu 19 hari bulan 5, 2020, kita akan berkongsi webinar yang kedua. Kita akan berkongsi bertajuk fungsi dan kepentingan nutrien kalium
iaitu K, ataupun juga dikenali sebagai potasium untuk pokok kelapa sawit. Okey, ini merupakan isi kandungan yang akan dikongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini. Okey, saya jelaskan satu persatu. Yang pertamanya, kita akan kongsikan apakah nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan, hukum minimum Liebig, fungsi K untuk tumbuhan, kepentingan K bagi kelapa sawit, sumber K untuk kebun, gejala atau simptom kekurangan K, gejala atau simptom terlebih K, punca kekurangan K atau terlebih K, cara mengatasi kekurangan K, pembajaan, dan di sesi terakhir pembentangan ini kita akan cover kesimpulan. Okey, apakah nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan? Okey, tuan-tuan boleh nampak di sini ada tiga kita klasifikasikan atau kita bagikan tiga kumpulan, iaitu nutrien makro yang pertama, yang kedua nutrien sekunder, dan yang ketiga merupakan unsur-unsur suri ataupun nutrien mikro. Di dalam nutrien makro terdapat unsur yang pertama, unsur yang terbesar adalah unsur nitrogen, fosforus, P untuk fosforus dan K untuk kalium. Pada hari ini kita akan sentuh berkenaan dengan kalium. Okey, untuk nutrien makro, ia diperlukan paling banyak oleh tumbuhan. Iaitu yang ketiga-tiga ni tumbuhan perlukan paling banyak lah. Okey, manakala nutrien sekunder, kalsium, magnesium serta sulfur, okey, ia juga diperlukan oleh tumbuhan, tetapi dia kurang daripada yang diperlukan oleh nutrien makro. Okey, ia terdiri daripada kalsium, magnesium serta sulfur. Okey, yang ketiga, kumpulan yang ketiga adalah unsur-unsur suri ataupun mikro yang terdiri daripada boron, zinc, manganese, ferrum, copper, molybdenum serta klorin. Ini unsur-unsur yang kecil tetapi ia memain peranan yang penting. Dia diperlukan oleh tumbuhan dalam kadar ataupun dalam jumlah yang sedikit tetapi membantu dalam pertumbuhan tumbuhan tersebut. Okey, tuan-tuan boleh nampak ini semua unsur-unsur yang diperlukan oleh tumbuhan. Okey, saya akan menerangkan berkenaan dengan hukum minimum Liebig. Tuan-tuan boleh nampak di sini ia diibaratkan ataupun diumpamakan seperti satu tong air ataupun satu tong bulatan. Okey, tuan-tuan boleh nampak setiap papan ini kita boleh mewakili sebagai satu unsur, iaitu tuan-tuan boleh nampak iron, boron, nitrogen, kalsium, magnesium dan seterusnya. Setiap papan ini mewakili satu unsur. Okey. Dan ada yang tinggi dan juga ada yang rendah. Tuan-tuan boleh nampak ada perbezaan keperluan tumbuhan tersebut. Ada yang tinggi, penggunaan nitrogen, kalsium, ada yang rendah. Okey. Hasil akan dihadkan oleh nutrien yang paling kekurangan dalam tanaman. Ini bermaksud, okey, saya memberi contoh lah tuan-tuan. Sekiranya nutrien fosfat kekurangan pada pokok ataupun pada tumbuhan tersebut, tetapi tuan-tuan hanya memasukkan nitrogen ataupun potasium kepada tumbuhan tersebut. Ia tidak akan meningkatkan penghasilan tuan-tuan. Maka tindakan yang tuan-tuan perlu lakukan adalah tuan-tuan perlu memasukkan ataupun menambahkan serta mengaplikasikan nutrien yang kekurangan, iaitu yang saya sebutkan tadi adalah nutrien fosfat. Selepas itu barulah dari segi pertumbuhan ataupun tanaman tuan-tuan akan dapat ditingkatkan dari segi hasil serta pertumbuhan yang lebih baik. Okey, tuan-tuan boleh nampak ini bocor. Ini gambar air telah bocor. Ini diibaratkan sebagai kekurangan. Sekiranya berlaku satu kekurangan, dia akan melibatkan keseluruhan nutrien kepada tumbuhan tersebut. Boleh kita katakan ia memainkan peranan semua nutrien ataupun semua unsur yang terdapat di dalam tumbuhan tersebut memainkan peranan masing-masing untuk meningkatkan hasil tuan-tuan.
Okey, untuk pembentangan seterusnya akan dibentangkan oleh Encik Chua. Okey, saya serahkan kepada Encik Chua untuk meneruskan fungsi kalium K untuk tumbuhan. Okey, Encik Chua boleh teruskan. Silakan. Sorry tadi. Okey, fungsi kalium untuk tumbuhan, dia memelihara status air dalam tumbuhan, menolong dalam mengawal tekanan kelenturan atau tegar pressure dalam sel. Dia juga terlibat dalam pembukaan atau penutupan stomata. Ini stomata akan berfungsi untuk pengambilan udara sama ada karbon dioksida atau oksigen ke dalam tumbuhan. Selain itu, K juga diperlukan dalam proses fotosintesis dan membantu dalam pengangkutan atau pengumpulan serta penyimpanan karbohidrat, iaitu makanan atau sumber tenaga yang dibuat oleh tumbuhan. Selain itu, K juga penting untuk mengaktifkan enzim, contohnya sintesis atau penghasilan minyak. Okey, apakah kepentingan K untuk kelapa sawit? K penting dalam pengawalan air dalam tanaman kelapa sawit dan dia membina ketahanan kepada kemarau dan penyakit. Bermakna K diperlukan untuk menguatkan sel dalam tumbuhan. Dia juga berperanan dalam penukaran tenaga cahaya kepada tenaga biokimia dalam proses fotosintesis. Menukarkan cahaya matahari kepada makanan dalam tumbuhan. Ketiga, dia meningkatkan kesan phytohormon, contohnya oksin, dan mengaktifkan enzim yang terlibat untuk penghasilan kanji, protein dan minyak. Yang paling penting, K meningkatkan saiz dan bilangan tandan dalam pokok kelapa sawit. Okey, apakah sumber K yang kita boleh gunakan untuk kebun? Di dalam kebun kita ada sisa-sisa tanaman seperti potongan pelepah dan tangkai tandan contohnya. So, ini boleh diletak balik untuk jadi sumber K. Selain itu, tandan kosong balik daripada kilang pun digunakan sekiranya pekebun dapat sumber ini. Satu lagi sumber untuk K ialah abu tandan. Abu tandan hasil pembakaran tandan kosong dekat kilang merupakan sumber K yang bagus sebab dia boleh digunakan sebagai sumber K dan boleh digunakan untuk mengurangkan keasidan tanah. Meninggikan keasidan tanah. Ke pH tanah, Selain itu,
Sumber lain untuk K ialah pomade atau pepejar atau mendapam pomade, atau kita selalu cakap sebagai tahi minyak yang dari kilang. Ini juga boleh digunakan sebagai sumber K yang penting sekiranya sumber senang didapati. Kalau tidak, kita boleh gunakan baja daripada kompos atau baja kimia seperti muriate of potash MOP dan sulfur of potash atau SOP. Ini boleh digunakan sebagai sumber untuk kebun. Okey, apakah yang kita boleh nampak sebagai simptom atau gejala kekurangan K? Gejala K kita boleh nampak dengan kehadiran bintik-bintik hijau pucat yang akan bertukar kepada warna kuning atau orange. Begitulah nama bahasa Inggerisnya orange spotting. Ini akan dinampak pada daun, terutamanya dia bermula daripada daun bawah atau daun yang paling tua. Selepas, bintik-bintik kuning ini adalah luksina. Seperti gambar yang sebelah ini, bila kita letak daun melihat terhadap matahari, kita akan nampak bintik-bintik kuning ini boleh nampak macam tembus cahaya. So inilah simptom K yang kita boleh nampak. Bagi kes yang teruk, bintik-bintik kuning atau orange ini akan bertukar kepada necrosis atau kamu nampak macam dia berwarna hitam sebelum daun bertukar kepada kering. Okey, untuk daun ini ialah daun bawah. Sekiranya kes kekurangan K terlampau teruk, daun bawah akan menjadi kering. Lapisan daun yang sebelah atasnya pun akan menunjukkan simptom bintik kuning. Kita ada dua gambar dekat sini. Yang sebelah kiri menunjukkan bintik-bintik orange, simptom K, kekurangan K, berbanding dengan simptom kekurangan magnesium sebelah kanan kita. Okey, yang daun yang tengah, helaian daun yang tengah itu menunjukkan simptom K deficiency atau bintik-bintik orange atau kuning, berbanding dengan daun sebelah atas dan bawah yang menunjukkan kekuningan, yang magnesium, kekurangan magnesium. Inilah perbezaan K dengan magnesium. Okey, simptom kedua kekurangan K ialah simptom chlorosis atau kekuningan tengah kanopi atau mid-ground chlorosis. Ini sering terjadi kepada pokok yang ditanam di kawasan tanah gambut atau tanah yang berpasir. Dalam kes ini, pelepah-pelepah di tengah-tengah kanopi akan mengalami keadaan chlorosis atau dia menjadi kuning, tapi kuning pucat. Dia tidak akan jadi orange macam dekat simptom bintik kuning atau bintik orange. Dia akan jadi kuning pucat, tepi daun atau hujung daun akan bertukar jadi kering. Dalam kes yang teruk, daun bawah atau daun yang tua akan terus jadi kering tanpa melalui proses kekuningan atau chlorosis. Okey, simptom lain kekurangan K ialah simptom jalur putih, white stripe. Tapi ini adalah tindak balas dengan nutrien yang lain sebab dia ialah ketidakseimbangan kadar nitrogen kepada
kalim. Dalam daun, sekiranya kadar N kepada K lebih daripada 2.5 dalam analisis daun, simptom jalur putih atau white stripe akan ternampak pada daun. Pada daun, pada pokok juga kandungan K adalah rendah. Baru simptom ini akan keluar. Okey, inilah 3 simptom untuk kekurangan K. Apakah simptom terlebih K? Setakat ini tidak ada simptom terlebih K sebab K diambil secara berlebihan oleh pokok. Keadaan ini disebut pengambilan mewah atau luxury consumption. Dalam keadaan ini, sekiranya kita membaca dengan K yang lebih, pokok akan mengambil juga K yang tidak diperlukan tapi disimpan dalam pokok. Walau bagaimanapun, K berlebihan akan mengganggu pengambilan magnesium dalam pokok. Kedua ialah dia akan menyebabkan kurangnya penurunan minyak mesokarp yang dihasilkan dalam buah. Tapi kita kena ingat inilah dia just kurangkan minyak mesokarp, tapi K dalam kelapa sawit dia akan meningkatkan berat tandan kelapa sawit atau saiz tandan kelapa sawit dan juga meningkatkan minyak dalam isi rung kelapa sawit. Jadi peningkatan dua komponen ini akan meningkatkan jumlah keseluruhan minyak yang dihasilkan oleh tandan kelapa sawit. Walaupun dia ada sedikit minyak mesokarp yang akan berkurang, tapi keseluruhan minyak yang dihasilkan oleh tandan kelapa sawit akan meningkat. Okey, punca kekurangan K. Apakah punca kekurangan K? Sekiranya kita tanam di kawasan tanah yang kurang nutrien K, contohnya tanah gambut, tanah berpasir yang pH dia rendah, atau tanah yang berasid dengan kapasiti penukaran kation CEC yang rendah. Tiga tanah ini dia tidak boleh memegang nutrien K yang banyak sebab nutrien K akan terlesap daripada pegangan tanah ini. Jadi sebab itulah K dekat 3 jenis tanah ini adalah kurang. Kedua ialah konsentrasi K dapat ditukar dalam tanah atau soil exchangeable K kurang daripada 0.2 cm per kilo. Ini menunjukkan tahap K dalam tanah yang rendah. Sekiranya dia lebih daripada 0.2, bermakna K yang boleh tukar dalam tanah adalah tinggi dan ini boleh diserap oleh tumbuhan. Okey, pengambilan K yang kurang disebabkan oleh konsentrasi Mg dapat ditukar dalam tanah yang tinggi atau kadar konsentrasi Mg dapat ditukar dalam tanah kepada K yang terlampau besar. Okey, bukan saja konsentrasi K dapat tukar dalam tanah yang memainkan peranan dalam kekurangan K dalam tanah. Kation lain seperti magnesium pun akan mengganggu sekiranya tahap dia lebih daripada tahap K dalam tanah. Pembajaan K yang tidak mencukupi atau tidak efisien. Contohnya ialah bila kita ada hasil buah tandan segar BTS yang tinggi,
dalam satu musim. Tapi musim kemudiannya kita tidak tambah balik atau kita tidak tingkatkan pembajaan K, bermakna pokok kamu akan kekurangan nutrien K. Jadi ini sepatutnya kena tambah balik supaya K dalam nutrien K dalam pokok akan mencukupi. Okey, apakah punca terlebih K? Contoh puncanya seperti pembajaan K yang berlebihan akan menyebabkan tidak keseimbangan nutrien cation yang lain. Contohnya nutrien seperti magnesium dengan kalsium akan terjejas sekiranya kita membaja K dengan tinggi. Atau konsentrasi K dalam yang dapat ditukar dalam tanah soil exchangeable K adalah kadar yang tinggi. Keadaan ini cuma akan berlaku kepada tanah-tanah tertentu saja. Di tanah di kawasan Johor di mana projek ini dijalankan, kita belum jumpa lagi ada tanah yang mempunyai konsentrasi K dapat tukar dalam tanah yang tinggi. Okey, apakah cara-cara yang kita boleh lakukan untuk mengatasi kekurangan K? Satu ialah membaja dengan baja K yang mencukupi. Yang pentingnya ialah membaja dengan mencukupi. Itu yang penting. Kedua, membaja dengan abu tandan. Abu tandan boleh membekalkan nutrien K dengan meninggikan pH tanah. So dia ada dua benda yang dia boleh guna untuk memulihkan tanah. Ketiga, dengan menambah bahan organik seperti tandan kosong kelapa sawit jika kita petani dapat sumber ini. Meninjau tahap K pokok dengan mengambil sampel daun dan rakis untuk ujian analisis. Ini untuk kita tentukan sekiranya ada kekurangan dalam pokok yang kita tidak nampak pada pokok. Bermakna tak ada simptom belum ditunjukkan kepada pokok tetapi sudah ada kekurangan. Selain itu, pengurusan kawalan rumpai yang baik ini akan mengurangkan persaingan rumpai dengan tanaman sawit. Kurangkan hakisan tanah dengan menyusun pelepah yang dipotong merentangi aliran air permukaan. Dengan susunan ini, dia akan melambatkan atau mengurangkan kelajuan air. Bermakna bila aliran air jadi lambat, tanah yang dihakis oleh air akan termendap dekat kawasan pelepah ini. Elakkan pemampatan tanah dengan menghadkan kegunaan jentera atau kenderaan dalam kebun. Ini supaya kita tidak menghadkan perkembangan akar dalam tanah. So akar boleh tumbuh ke kawasan yang luas untuk pengambilan nutrien dan baja. Nutrien dan air. Okey, ini ialah cara mengatasi kekurangan. Saya tak ada slide untuk mengatasi kelebihan K sebab kelebihan K biasanya akan melibatkan ketidakseimbangan nutrien yang lain macam Mg, boron atau kalsium. Okey. Untuk cara pembajaan K, saya serahkan balik kepada rakan saya, Cik Hanafi.
untuk teruskan. Okey, terima kasih Encik Chua. Sebentar ya. Okey, untuk cara pembajaan. Okey, ini saranan daripada pihak kami. Yang pertamanya adalah aplikasi pembajaan yang kerap sepanjang tahun bagi memastikan pertumbuhan sekata dan hasil yang tinggi, terutamanya untuk tanah gambut dan tanah berpasir. Okey, saya highlightkan sini kerap. Kerap ini saya tekankan disebabkan kekerapan itu bererti beri sedikit tapi kerap. Maksudnya banyak kali kita aplikasilah dalam tempoh setahun, tapi dari segi jumlah ataupun kuantiti yang diberi kepada pokok pada setiap pusingan adalah sedikit. Ini disebabkan kerana untuk tanah gambut dan tanah berpaksir, dia mempunyai kriteria yang susah untuk pegang kalium ataupun susah untuk pegang potasium. Dia punya tekstur pun tidak banyak clay. Bermaksud dari segi kita akan dapat mengurangkan kelesapan ataupun kehilangan baja kek itu turun ke dalam bawah tanah daripada diambil oleh akar. Okey, maka perlu kerap tapi sedikit disarankan. Okey, dari segi aplikasi pembajaan juga, cara pembajaan pada cuaca yang bersesuaian juga ditekankan, iaitu pastikan tuan-tuan elakkan pada musim kemarau yang berpanjangan. Dan yang keduanya, hujan lebat yang berpanjangan. Seperti hujan lebat selama 3 hari berturut-turut. Kami sarankan untuk tuan-tuan berhenti ataupun elakkan daripada waktu tersebut memberi baja. Okey, yang kedua, baja ditabur secara berselerak, elak daripada aplikasi terkumpul ataupun tumpuk. Okey, berselerak, saya tekankan di sini berselerak disebabkan oleh apabila kita buat pembajaan secara berselerak, bukan bertumpuk, dari segi kadar efisiensi pengambilan nutrien baja itu kepada akar lebih tinggi daripada bertumpuk. Manakala bertumpuk ini tuan-tuan, bertumpuk ini akan menyebabkan tuan-tuan punya akar ataupun sistem perakaran tanaman akan rosak ataupun terbakar. Itu sebabnya saya sarankan tuan-tuan memberi pembajaan secara berselerak. Okey, seterusnya, pembajaan untuk pokok muda adalah di bawah kawasan kanopi, pokok atau bulatan. Okey, bulatan pokok ini juga bermaksud di hujung pelepah daun pokok kelapa sawit tersebut. Okey, di antara di kawasan tersebut, ia merupakan kawasan yang terletaknya akar-akar putih ataupun akar-akar aktif yang akan menyerap kadar nutrien ataupun baja yang tuan-tuan berikan. Di situ merupakan kawasan yang paling tepat ataupun paling efektif lah untuk pembajaan pada pokok muda. Okey, manakala pada pokok matang, kita kategorikan pokok matang ini ada dua kategori, iaitu pokok matang yang daunnya telah bersilang dan daunnya yang masih belum bersilang antara satu sama lain. Ia juga bergantung kepada jarak tanaman tuan-tuan lakukan pada tanaman tuan-tuan. Okey, untuk pokok yang belum bersilang tetapi telah matang, kami sarankan pembajaan seperti pokok muda, iaitu di kawasan bulatan. Manakala pokok yang sudah bersilang pelepahnya, kami sarankan adalah pada permukaan atas atau tepi susunan pelepah. Okey, ia disebabkan kerana di kawasan bawah susunan pelepah tersebut merupakan kawasan yang mempunyai kelembapan yang tinggi dan dia juga kawasan terletaknya akar-akar putih dan akar-akar aktif. Dan secara tidak langsung tuan-tuan, dari segi penyerapan pembajaan ataupun nutrien yang tuan-tuan aplikasikan dia lebih tinggi dari segi serapannya. Itu
saranan yang kami sarankanlah untuk pihak tuan-tuan lakukan semasa pembacaan. Okey, seterusnya, saya sentuh dari segi kesimpulannya. Okey, K diperlukan untuk mengaktifkan enzim penghasilan kanji, protein dan minyak, kawalan air dalam pokok, aktiviti stomata dan menguatkan sel. Okey, K penting juga dalam proses penukaran tenaga cahaya kepada biokimia, mengangkut dan menyimpan karbohidrat daripada proses fotosintesis. Okey, juga penting untuk meningkatkan saiz dan bilangan tandan. Okey, ini yang paling penting lah pada pihak tuan-tuan, iaitu meningkatkan hasil dan bilangan tandan. Justru itu akan meningkatkan pendapatan tuan-tuan dalam pendapatan isi rumah tuan-tuan lah. Okey, manakala seterusnya adalah kekurangan K menyebabkan kurang hasil buah tandan segar dan ketahanan terhadap penyakit dan kemarau menurun. Okey, justru itu akan berlakulah sekiranya aplikasi kekurangan K berlaku di pupuk tuan-tuan, dia akan mengurangkan hasil tuan-tuan, seterusnya akan mengurangkan pendapatan tuan-tuan secara tidak langsung. Okey, untuk lebihan K pula, sekiranya lebihan K dilakukan kepada pokok tuan-tuan, dia akan mengganggu penyerapan nutrien magnesium Mg. Tetapi tidak menyebabkan jumlah hasil keseluruhan minyak dalam tandan menurun. Ini disebabkan oleh saiz atau berat tandan telah bertambah dan minyak isi rom juga telah bertambah. Okey, kesimpulannya di sini, K adalah amat penting untuk keseimbangan ataupun meningkatkan saiz dan bilangan tandan tuan-tuan. Okey, sekarang merupakan sesi soal jawab. Okey, tuan-tuan boleh turunkan komen ataupun soalan di ruangan komen. Kami cuba untuk menjawab satu persatu daripada soalan-soalan yang tuan-tuan dan puan-puan kemukakan. Okey, sekian, terima kasih. Okey, kita pergi ke sesi soal jawab ya tuan-tuan. Okey, kita pergi ke soalan demi soalan. Okey, tuan-tuan boleh turunkan soalan di ruangan komen ketika ini. Okey, kami akan cuba jawab ataupun menghuraikan persoalan anda. Pertamanya, okey, kita showkan. Okey, daripada Mike Wow, I talk 8 PM tonight. Oh, ini sesi bersama dengan Good Agriculture Practice. Okey, untuk malam ini Mike Owen sesi yang berlainan lah. Mike Owen boleh bersama-sama jugalah untuk sesi 8 malam ini melibatkan tajuk mikronutrien. Okey, daripada Sustainable Small Owner, hello Yara Malaysia, hello. Okey, hi Anafian Chua, good to see you back. Hi, I think Dr. Asad. Okey, tidak so. Hello Yara Malaysia. Hello. Okey, Abdul Halim Pasir Putih. Okey, minta maaf pada peringkat awal tadi memang ada gangguan. Sekarang okeylah daripada sebelum ini, daripada awal saja. Minta maaf ya Abdul Halim Pasir Putih.
Okey, tuan-tuan boleh turunkan soalan sekiranya tuan-tuan ada sebarang soalan melibatkan tajuk pada hari ini, iaitu tajuk fungsi atau kepentingan potasium atau kalium kepada pokok kelapa sawit. Rene River, Dela Santos, hello Yara Malaysia, hello. Okey, soalan daripada Tang Xiao An. Okey, good afternoon. Will the new root will die when fertilizer applied on top or front tips? Fertilizer is acid base. Would like to seek advice. Okey, Sechuak? Okey. Memang baja, kebanyakan baja ialah acid base lah, bersifat asid. Tapi bila kita membaja secara berselera, kita jangan baja bertumpuk. Bila kita baja berselera, konsentrasi baja yang tersentuh dengan akar adalah kurang. So dia macam kamu letak garam atas tangan kamu. Sekiranya kamu pegang kuantiti garam yang banyak, dia akan meluka atau membakar tangan kamu. Tapi kalau kuantiti kecil, dia tak akan sampai terbakar. So jadi yang penting dalam ini ialah membaja secara berselera. Kamu membaja dekat itu kawasan pelepah pun dia tidak akan merosakkan kebanyakan akar yang datang bersentuhan dengan baja yang ditabur. Ya, daripada sebelum ini yang saya telah tekankan, baja berselera dan tidak bertumpuk dapat mengelakkan dari segi berlaku kerosakan akar lah di kawasan tersebut. Okey, itu merupakan cara-cara, dan yang keduanya adalah dari segi kawalan kuantiti yang diberikan oleh pihak pekebun itu sendiri kepada pokok per pokok pada pokok kelapa sawit tersebut. Okey, untuk soalan yang seterusnya daripada Wang Fei Chin. Okey, Mr. Wang Fei Chin, how often do we need to apply K for mature oil palm? Okey, pada saya lebih kurang dalam setiap 3 hingga 4 bulan sekali untuk tanah pasir dan tanah gambut lah. Okey, daripada Cik Chua ada komen? Okey, ini bergantung kepada tanah dengan berapa umur atau keadaan pertumbuhan pokok. Sebab untuk tanah seperti tanah berpasir atau tanah gambut yang kurang boleh memegang nutrien K, kita perlu membaja dengan lebih kerap. Lebih kurang kau boleh satu kali dalam 2 bulan. Itu yang paling ideal. Tapi kalau tidak, kamu boleh paling minimum pun 4 kali. Atau untuk tanah yang macam tanah mineral yang lempung atau clay dia tinggi, kamu boleh membaja around 2 sampai 3 kali atau 4 kali satu tahun. Tapi yang penting sekarang ialah membaja kerap sebab kita mahu kurangkan kehilangan nutrien daripada dihakis oleh air atau terlesap di bawah air. Okey. Daripada seterusnya, soalan daripada Yong Chan Vui. Good afternoon. What is your recommendation for heavy crop yielding oil palm of let's say 1.2 metric ton acre per month? Okey, dari segi recommendation bergantung kepada tahun. Okey, untuk tahun awalan tahun, daripada tahun pertama hingga tahun keempat, daripada pihak Yara kita syorkan penggunaan Yara Mila
manakala untuk 4 tahun hingga seterusnya ke atas kita syorkan penggunaan Yara Yakin Perisai. Untuk 4 hingga 9 tahun kita syorkan untuk Yara Yakin Perisai, manakala 9 tahun ke atas kita syorkan menggunakan Yara Yakin Unggul. Okey, tuan boleh Tuan Yong Chan Vui boleh pergi ke laman web Yara Malaysia ataupun Facebook Yara Malaysia, boleh tengok dari segi produk-produk yang kami ada lah, yang saya telah jelaskan tadi lah. Okay, dari segi recommendation pembajaan itu pula, berapa jumlah itu kita akan bagi secara terus kepada tuan-tuan, kepada Tuan Yon Chanvi selepas inilah, dari segi jumlah ataupun kuantiti yang disyorkan kepada pokok kelapa sawit. Okey, daripada Encik Saiful Azhar. Okey. Hai, selamat petang. Berapa jumlah ideal K yang diperlukan oleh satu pokok sawit? Adakah mencukupi jika pengusaha kebun atau pekebun menggunakan baja NPK sahaja tanpa ada baja tunggal? Okey, terima kasih Hanafi and Chua. Okey, jumlah ideal lah. Okey, Mr. Chua mungkin boleh. Okey, ini bergantung kepada tanaman sawit itu ditanam di atas tanah jenis apa. Sebab bagi kebanyakan tanah selain tanah tanah gambut dengan tanah yang berpasir, kita boleh gunakan baja NPK atau baja compound atau baja campuran yang semua NPK ada dalam satu baja. Sebab tanah yang lain itu pun mengandungi unsur K dalam tanah. Tapi untuk tanah gambut dengan tanah berpasir yang K dia dalam tanah adalah minimum, kita perlu tambah dengan baja tunggal K untuk tanah-tanah tersebut. Berapa banyak mencukupi bergantung kepada hasil yang akan diperolehi dengan pertumbuhan pokok bagi kebun tersebut. Sebab berapa banyak yang kamu cakap kamu ideal untuk itu, ideal untuk hasil yang mencukupi, itu bergantung kepada sumber kewangan dengan apa yang pekebun target untuk kebun diorang. Dari segi jumlah tu kita boleh buat recommendation, tapi nanti saya akan terus ke Encik Saiful Azhar lah. Dari segi jumlah yang ideal tu mungkin kita kena tengok apa yang seperti yang Encik Chua katakan tadi. Cuma dari segi recommendation jumlah per pokok tu kita boleh berikan lah. Okey, masih lagi dibuka untuk soalan. Okey, tuan-tuan boleh turunkan soalan berkenaan dengan topik hari ini, iaitu topik kepentingan atau fungsi nutrien potasium atau kalium pada pokok kelapa sawit. Okey, kita menerima lagi soalan-soalan tuan-tuan. Tuan-tuan boleh turunkan soalan di ruangan komen. Okey, soalan yang seterusnya. Okey, daripada Azwan Aziz. Okey, baja Abu Tanan okey ke bos? Okey, Encik Azwan Aziz, kita tadi yang seperti yang dibentangkan oleh Encik Chua tadi, Abu Tanan merupakan salah satu sumber potasium yang boleh diberikan terus kepada pokok kelapa sawit. Bermaksud ia, pada saya kalau soalan yang ditujukan oleh Encik Azwan Aziz ni, baja Abu Tanan okey ke bos? Bermaksud saya kata okey lah. Memang ia merupakan sumber potasium kepada pokok kelapa sawit. Okey, ada tambahan daripada Encik Chua? Okey, untuk Abu Tandan dia ada dua fungsi. Satu, membekalkan baja K kepada tanaman sawit. Kedua ialah dia akan meninggikan pH tanah. So ini penting untuk tanah yang berasid seperti tanah gambut dengan tanah pasir yang berasid. Ya.
untuk kondisi dua keadaan tanah lah, tanah gambut dan tanah berpasir yang terlalu tinggi pasirnya. Okey, soalan yang seterusnya daripada Encik Kang Yang, ada beza tak potasium daripada MOP dengan potasium dari sumber organik seperti AFB? Okey, Cik Syah. Okey, untuk tidak kira potasium atau K daripada EFB atau MOP, baja kimia, semua nutrien K akan terurai jadi bahan kimia juga sebelum dia dapat diserap oleh akar sawit atau akar tanaman lain. So tak kira sumber K kamu daripada mana, dia tetap akan jadi benda yang sama juga. Itu merupakan sebab pada hari ini kita kongsikan apakah sumber potasium ataupun sumber kalium yang ada di kawasan kita ataupun yang boleh diambil ataupun boleh digunakanlah sebagai sumber potasium kepada pokok kelapa sawit selain daripada pembajaan potasium itu sendiri. Okey, tuan-tuan ada lagi soalan, boleh turunkan di ruangan komen. Okey, kita menerima lagi soalan, tak ada masalah. Soalan-soalan yang berkaitan dengan topik pada hari ini iaitu topik fungsi atau kepentingan nutrien potasium kepada pokok kelapa sawit. Boleh turunkan soalan, kita akan hentikan sesi perbincangan kita ini lebih kurang dalam 5 minit lagi. Okey, tuan-tuan boleh turunkan soalan. Sesiapa yang baru masuk mungkin baru bersama kami. Okey, kita daripada Yara International Sdn Bhd merupakan syarikat baja. Okey, kita sekarang dalam sesi soal jawab yang boleh kami terima sebarang soalan yang berkaitan dengan topik pada hari ini. Tuan-tuan boleh turunkan sebarang soalan yang berkaitan topik hari ini di ruangan komen. Saya Hanafi dan Encik Chua boleh bantu untuk tuan-tuan menghuraikan persoalan tuan-tuan. Okey, kita menerima satu soalan lagi daripada Encik Muhammad Rizal. Encik Muhammad Rizal, okey, soalannya berapa banyak tandan kosong untuk kebun seluas 1 hektar? Okey, kalau jawapan daripada pihak saya, okey, dari segi tandan kosong yang diperlukan dia juga melibatkan umur ataupun kondisi pokok tu sendirilah. Dari segi umurnya pada peringkat matang ataupun peringkat belum matang lagi. Ia subjektif lah dari segi tandan kosong yang diperlukan oleh pihak kebun kelapa sawit tersebut. Daripada Cik Chua ada sebarang tambahan jawapan? Biasanya untuk pokok yang muda yang baru ditanam atau 1-2 tahun, dia lebih kurang rekomendasi dia ialah 25 tan 1 hektar. Kalau untuk pokok matang biasanya ialah 40 atau sampai 45 tan 1 hektar. Okey, harap Encik Muhammad Rizal dapat jawapannya iaitu 25 tan untuk 1 hektar pada umur yang belum matang, manakala 40 tan untuk 1 hektar untuk yang pokok yang sudah matang. Okey, kita ada beberapa minit lagi. Mungkin ada sesiapa lagi yang nak tujukan soalan berkenaan dengan topik hari ini. Sila kemukakan soalan anda di ruangan komen. Okey, untuk makluman tuan-tuan sebelum kami mengakhiri sesi pada petang ini. Okey, kami menerima lagi soalan-soalan. Okey, sekiranya ada soalan-soalan sila kemukakan. Okey, makluman kepada pihak tuan-tuan, kita akan
terus berlangsung ataupun kita akan bersemuka semula pada sesi pada 2 hari bulan Jun 2020 selepas kita menyambut perayaan Aidilfitri. Kita akan berlangsung semula dengan topik yang seterusnya iaitu topik kepentingan magnesium kepada pokok kelapa sawit, iaitu pada sesi yang akan dilakukan pada 2 hari bulan Jun 2020 pada waktu yang sama dan pada tarikh yang saya nyatakan tadilah, dan juga akan dilangsungkan di page Yara Malaysia lah, tiada perubahan. Okey. Kita ada last soalan. Okey, kita ambil daripada soalan terakhir daripada Encik, soalan yang terakhir ya Encik Chua. Okey, daripada Encik Anas Sharif. Okey, adakah kesan terlebih MOP akan mengakibatkan kepada kesan minyak dalam tandan sawit? Okey, ini telah dijelaskan semasa sesi pembatangan tadi dari segi apakah kesan yang terlebih sekiranya terlebih MOP kepada kita nak pergi ke slideshow ke Cik Chua? Okey juga. Ada jawapan soalan ni? Soalan Boleh guna slide dalam slideshow. okey, saya pergi ke slideshow. Okey, Cik Chua. Okey. Kalau pembacaan K yang tinggi, let's say dengan guna MOP, tapi ini ialah kamu punya K adalah melampau keperluan lah. Dia boleh menyebabkan minyak mesokap jadi rendah, tetapi disebabkan peningkatan dalam berat tandan sawit atau saiz tandan sawit dan peningkatan dalam minyak isi rung atau kernel oil, kedua-duanya akan menyebabkan peningkatan keseluruhan minyak dalam tandan sawit. Even kita cakap minyak mesokap menurun, tapi disebabkan oleh peningkatan tandan sawit, kuantiti minyak untuk mesokap akan meningkat dan berserta dengan minyak isi rung akan meningkat juga. Jadi tidak ada penurunan langsung minyak yang kita dapat perolehi. Okey, harap Encik Anas Sharif dapat terima jawapan yang telah dibentangkan oleh Encik Chua tadi berkenaan dengan soalan yang dikemukakan oleh Encik Anas Sharif. Okey, kita berakhir dengan soalan yang terakhir yang daripada Encik Anas Sharif ini tadi. Okey, kita akhiri sesi kita pada petang ini. Okey, sebelum itu saya mengingatkan tuan-tuan semula sesi kami pada topik yang seterusnya iaitu topik kepentingan magnesium kepada pokok kelapa sawit akan diadakan di page yang sama iaitu Yara Malaysia dan pada waktu yang sama iaitu 3:30 petang akan bermula dan akan berlangsung pada 2 Jun 2020 selepas menyambut sambutan Hari Raya Aidilfitri. Okey, sekian saja. Terima kasih semua. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera.